Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih pada puan pengurusi majlis yang dihormati Tuan Haji Kamarudin di jawatan kuasa masjid, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebelum itu kita sama-sama sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham Cikgu Rosli bin Ahmad yang dikhabarkan telah meninggal dunia pada pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita mendoakan kesembuhan dan kebaikan kepada Tuan Haji Azlan bin Ma'ah yang diuji atas kesihatannya. Nas'alukallah Rabbal Arshil Azim ay yashfiya Tuan Haji Azlan bin Ma'ah shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini. Kita hari ini pada tanggal 13 hari bulan Ramadan 1442 Hijrah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita kerjakan sebelum ini daripada al-qiyam, iaitu qiyamul lail, as-siyam, puasa kita, wa qiraatil Quran, dan bacaan Quran yang kita buat, termasuk segala amal soleh yang lain, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga terus bermunajat dan berdoa kepada Allah agar wabak COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan puasa Ramadan. Saya mungkin akan bercakap dalam 40 hingga 45 minit. Kemudian saya buka ruang kepada hadirin dan hadirat sekiranya ada persoalan, pertanyaan untuk dikongsikan. InsyaAllah boleh kita sama-sama berdiskusi, insyaAllah. Pertama sekali, Ramadan adalah satu bulan yang dipanggil sebagai tetamu yang sangat mulia. Para ulama sebut dhaifun aziz, iaitu tetamu yang mulia, dan sebahagian menyebut zairun la taqdumu alaina illa marratan wahidatan fi sanati, dan pelawat yang datang melawat kita sekali saja dalam setahun. Nabi SAW menyebut tentang kedatangan bulan Ramadan sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an,
di dalam Sahih Muslim, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 660 Hijrah, dalam karyanya Maqasidus Shaum, ataupun kita terjemah maqasid objektif puasa, berkongsi dengan kita hadis ini, lalu dihuraikan sedikit. Perkataan sabda Nabi SAW, dibuka pintu-pintu syurga, ibaratun an taktsirit ta'ah, ibarat dan gambaran banyaknya ketaatan dilakukan oleh manusia pada bulan Ramadan. Al-mujibatu ila fathi abwabil jannah, yang membawa kepada dibuka pintu-pintu syurga. Adapun sabda Nabi SAW, taghliq abwabin nar, ditutup pintu-pintu neraka, ibaratun an taqlilil ma'asi, ibarat dan gambaran sedikitnya maksiat pada bulan Ramadan. Adapun sabda Nabi SAW, dibelenggu syaitan-syaitan, gambaran telah berputus asa syaitan yang sentiasa menggoda dan menghasut manusia daripada kalangan orang-orang yang beriman yang sedang berpuasa. Tetapi manusia la yatma'un, mereka tidak menyambut segala godaan itu, tidak mengikut segala hasutan itu, maka berputus asalah syaitan. Ini digambarkan dengan wasuffidatis syayatin. Wallahu a'lam. Mungkin ini lebih baik kefahamannya daripada kefahaman kita yang tidak tahu hadis, yang tidak tahu bahasa Arab. Kita ambillah apa yang dihuraikan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Yang kedua, elok rasanya kita perbetulkan, walaupun sudah 13 hari kita berpuasa, hampir 13 hari, cukup maghrib nanti 13 hari dah, setting berkaitan dengan objektif dan matlamat puasa kita. Bukan kerana diet, bukan kerana habuan dunia, bukan kerana apa-apa saja yang berkaitan dengan kepentingan diri, tetapi dua matlamat utama yang disebutkan oleh para ulama hasil daripada istiqra', iaitu melihat kepada ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, iaitulah yang pertama takwa, dan yang kedua adalah keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun objektif yang pertama, takwa, adalah berdasarkan kepada ayat 183 daripada suratul Baqarah. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Allah Ta'ala yang wajibkan puasa, Allah Ta'ala yang telah tentukan objektifnya di hujung ayat ini, iaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi maknanya kita puasa 30 hari ataupun sebulan, kita kata 29 atau 30, sebulan lah kita berpuasa. Pastikan apabila selesai bulan Ramadan, tamat bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah takut kepada Allah.
Bertakwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Adapun objektif yang kedua adalah berdasarkan kefahaman daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 3 perkara yang Jibril doa kemudian Nabi aminkan. Para sahabat tidak mendengar doa Jibril, tetapi para sahabat mendengar amin daripada Nabi SAW ketika naik atas mimbar. Ini memberikan tanda tanya kepada para sahabat, dan para sahabat akhirnya tanya kepada Nabi SAW, sebenarnya apa yang menyebabkan Nabi menyebut amin sebanyak 3 kali. Lalu Nabi pun jawab, dia mendengar Jibril berdoa. Salah satu daripada 3 doa itu adalah berkaitan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu qabla an yughfara lah. Raghima anf ini adalah hidung tersembam ke bumi, terjemahan secara literal. Hidung tersembam ke bumi maknanya mukanya sekalilah jadi comot, jadi kotor kerana tanah yang ada di bumi itu. Maksudnya, kiasannya adalah menunjukkan kepada az-zul, iaitu kehinaan. Jadi kita terjemah hina ataupun kehinaan kepada seseorang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan, thumman salakha minhu qabla an yughfara lah, kemudian Ramadan berlalu pergi sebelum sempat diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Ramadan datang kemudian Ramadan pergi, ini cerita sebulan kan? Bila sebulan, ini cerita lama. Sebulan itu lama, bukan sehari, bukan seminggu, tetapi 4 minggu, harinya ada 29 ataupun 30 hari. Begitu lama masa yang diberikan kepadanya, peluang yang ada untuk direbut segala macam fadilat dan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Tiba-tiba Ramadan berlalu pergi, dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Ini adalah orang yang mendapat kehinaan. Oleh itu, untuk kita ini faham daripada hadis, kita perlu mengelakkan diri daripada menjadi hina. Untuk mengelakkan diri daripada menjadi hina, pastikan mendapat keampunan Allah Ta'ala. Sebab itu, difahami daripada hadis ini, menjadi objektif matlamat daripada puasa yang kita lakukan ini ialah pastikan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula, Nabi SAW cadangkan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi SAW, kalau berbetulan malam itu adalah malam Al-Qadar, iaitulah Lailatul Qadar, apa yang perlu aku lakukan ya Rasulullah? Nabi jawab kepada Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah, sebutlah begini, katakanlah begini, doa begini, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, suka mengampunkan manusia, maka ampunkanlah dosaku. Banyak perkara yang boleh Nabi cadangkan, tetapi yang Nabi minta kepada Aisyah adalah mohon keampunan. Jadi maknanya cerita keampunan ini menjadi matlamat adalah suatu yang maknanya telah disepakati oleh para ulama kerana disokong dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, nak dibandingkan dengan solat dari aspek rukun, solat itu rukunnya banyak, ada 13. Yang kita solat subuh
yang kita solat duha, yang kita solat zuhur nanti, begitu juga solat-solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, semua terpakai rukun-rukun itu walaupun sunat. Sebab ada orang yang keliru bila disebut solat sunat, dia ingat tak ada rukun. Lalu sampai soalan ke pejabat mufti, tanya, kita kena baca doa iftitah tak ketika solat sunat sebelum zuhur? Dia kata sunat, maknanya disuruh baca tetapi tidak wajib. Sama je macam solat zuhur. Kalau doa iftitah ketika zuhur sunat, ketika solat sunat qabliyah pun sunat juga. Itu dia jadi muskil. Ada sunat dalam sunat ke ustaz? Susah lah. Ada lah, ada sunat dalam sunat, memang ada. Sunat dalam wajib pun ada. Baik, apa pun, perkara rukun dalam solat itu banyak, 13. Ada ulama mazhab Syafi'i kata 17. Kenapa beza? Kerana dibezakan tamakninah di dalam beberapa rukun. Bagi mereka yang kata bahawa rukuk dan tamakninah satu rukun, i'tidal dan tamakninah satu rukun, sujud dan tamakninah satu rukun, duduk antara dua sujud dan tamakninah satu rukun, maka jumlah semua rukun dalam sembahyang adalah 13. Adapun mereka yang pisahkan rukuk satu rukun, tamakninah ketika rukuk satu rukun yang lain, dan begitulah seterusnya 3 yang lagi, maka akan jadilah 17 rukun semuanya. Tapi puasa itu tidak sebanyak itu rukunnya. 13, bukan 10, bukan 8, bukan, hanya ada 2 rukun saja. Rukun puasa yang pertama adalah an-niyah, iaitu berniat. Rukun puasa yang kedua adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. 2. Tapi bila dihuraikan panjang jadinya, sebab untuk melakukan rukun yang kedua mesti tahu apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebab kalau tak tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa, bagaimana kita nak meninggalkan perkara-perkara tersebut? Jadi panjanglah huraiannya. Cuma dalam fiqh, kitab-kitab yang moden seumpama Fiqhul Manhaji alal madhabil Imam Asy-Syafi'i, disenaraikan ada 7 perkara yang perlu untuk kita jaga, jangan dibuat ketika berpuasa. Maksudnya adalah pada siang hari. Maksud siang hari dalam bahasa fiqh Islam kita adalah bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Kita sebut siang dalam keadaan biasa adalah bila terbit matahari, tetapi siang di dalam istilah fiqh adalah sebelum lagi daripada terbit matahari, iaitu bermula daripada terbit fajar. Adapun perkara-perkara yang membatalkan puasa, ini huraiannya adalah di dalam kitab fiqh. Tuan-tuan dan puan-puan baca, dapatkan penjelasan daripada guru. Begitu juga dengan beberapa isu-isu baharu yang berkaitan dengan mungkin perubatan. Contohnya adalah suntikan vaksin, batal puasa ataupun tidak. Begitu juga dengan ujian swab test pada siang hari Ramadan. Kerana kita sekarang masih berada dalam suasana pandemik COVID-19 bermula daripada Mac tahun lepas 2020, dan kita sudah ada pengalaman pertama Ramadan pada 2020. Tapi Masya Allah, ada satu hari itu ramai yang tanya soalan, nak tanya dah Ustaz, apa hukum buat swab test pada siang hari Ramadan? Kita tahulah yang dimaksudkan puasanya batal ke tidak.
Kita pun jawab batal. Selang 10 minit, maaf, tidak batal, kita jawab. Selang 10 minit, masuk lagi soalan lain. Kira hari itu saja dekat 15 soalan. 15. Kita pun tertanya-tanya, ini dah setahun ceritanya ni, dah setahun, fatwa dah keluar, muzakarah kebangsaan pun dah keluar. Ramai juga yang masih tidak tahu. Agaknya kita ini, selagi tidak kena pada diri sendiri, kita tidak ambil pusing, tidak ambil kisah. Tapi once dia kena, akan buat ujian ataupun saringan swab test, barulah dia muskil, macam mana, batal ke tak batal ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Seorang suami kena ambil tahu apa yang berkaitan dengan haid dan juga nifas. Tak boleh dia kata, maaflah, saya lelaki. Tapi kita nak tanya dia, bini dia lelaki ke perempuan? Kalau bini dia perempuan, kena ambil tahulah. Sebab ini semua persoalan hukum hakam yang ada kaitan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga. Jadi mesti kena ambil tahu. Tapi tak apalah, soalan banyak pun, 15 soalan pun kita jawablah semua, tak batal. Tapi yalah, ingatkan jadi timbalan mufti ada banyak kerja lain. Rupanya kerja utamanya jawab soalan WhatsApp aja rupa-rupanya. Tapi tak apalah, kalau itu yang diperlukan oleh masyarakat tentang hukum hakam. Sebenarnya boleh dia jumpa dalam laman web. Sebenarnya dia boleh jumpa mungkin dalam fatwa-fatwa kalau dia type. Perkara lain boleh kita tahu melalui laman web, menu apa memasak, isu gosip dan tak seumpamanya dia ni langgar SOP ke tak SOP, boleh tahu. Tiba-tiba yang swab test yang dah setahun kita bincang itu dia tidak tahu, maknanya ini sedikit pelik lah. Kalau yang vaksin mungkin dia baru tahun ni, pada bulan Januari dan Februari kita putuskan. Tetapi sebenarnya tajuk berkaitan dengan suntikan ini ulama dah bahas, bukan 2021. Selagi mana suntikan itu adalah ubat. Begitu juga dengan vaksin. Oleh kerana ia tidak memasuki rongga terbuka. Dia syaratnya adalah wusulu ainin ila jawfihi min manfadhin maftuh, iaitu masuk suatu ain yang boleh kita nampak dengan mata. Yusammal ainu ainan li'annal aina tarah. Dinamakan satu ain itu ain kerana mata manusia yang kita sebut ainun, mata itu nampak perkara itu, maka perkara itu dipanggil ain. Yang kedua al-jawf. Al-jawf ini masuk melalui kita kata dua perkara, masuk ke otak dan yang kedua masuk ke perut. Adapun manfadh maftuh ini dalam mazhab Syafi'i ada 4. Yang pertama adalah al-fam, mulut. Yang kedua adalah al-udhun, telinga. Yang ketiga dan keempat adalah kubul dan dubur. Masuk lalu 4 ini, dia akan membatalkan puasa sekiranya melepasi. Contohnya kalau ke perut, melepasi hulqum, yang kita kata halqum, tekak kita. Ujian swab test tidak melepasi tekak. Walaupun untuk kanak-kanak panjangnya adalah 4.8 cm, bagi orang dewasa di antara 8 sehingga 12 cm, tetapi ia tidak melepasi tekak. Sebab itu kita kata tidak batal puasa. Suntikan ini tidak melalui mulut, suntikan ini tidak melalui, iaitu juga telinga. Kubul pun bukan, dubur juga bukan, tetapi suntikan melalui urat al-waridiyah, iaitu urat. Jadi tak batal, sebab dia bukan manfadh maftuh. Melainkan ke depan mungkin akan datang manusia maju, manusia semakin canggih. Sepinggan nasi telah bertukar menjadi cecair 10 ml. Suntik lalu urat, selepas suntik sendawa, alhamdulillah. Itu bukan ubat dan itu bukan vaksin. Ia mengenyangkan, ia adalah makanan, ia membatalkan puasa. Itu akan datang tak pasti. Zaman sekarang jangan.
Daging bukan daripada lembu lagi, tapi diambil daripada sel lembu dan dibesarkan dagingnya itu di dalam makmal. Sudah ada di Singapura, dan sekarang kita tengah tengok apakah dari segi hukum dan juga seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada adab dan ada beberapa perkara sunat yang perlu kita usahakan pada bulan Ramadan jangan dilepaskan. Selepas rukun dan syarat-syaratnya kita laksanakan, maka kita bertanggungjawab, digalakkan untuk melakukan dan mengejar segala amalan sunnah pada bulan Ramadan. Semuanya itu perkara-perkara sunat dan perkara-perkara adab ketika berpuasa sebenarnya boleh kita sebut sebagai jalan-jalan ataupun wasilah yang boleh membawa kepada takwa dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Ta'ala tetapkan puasa objektifnya adalah takwa. Nabi sebut sebagai hin dan menjadi kefahaman kepada kita bahawa keampunan Allah Ta'ala juga adalah matlamat dan objektif puasa. Allah Ta'ala sediakan beberapa amalan yang kalau dilakukan, kalau dibuat, itulah sebenarnya jalan-jalan yang boleh menyampaikan kita kepada dua matlamat tadi. Antaranya tuan-tuan sekalian adalah pertama sekali adalah berkaitan dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan buat tadarus, baca bersama-sama, kita baca, kawan kita dengar, kita salah, kawan kita betulkan, dan kita pun perbetulkan bacaan kita. Itu dipanggil tadarus. Maknanya saling belajar, mempelajari antara satu sama lain, khususnya berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Bahkan tidak keterlaluan kita kata itu adalah sunnah Nabi yang Nabi lakukan bersama dengan Jibril pada setiap kali bulan Ramadan. Beberapa hadis boleh dirujuk, termasuk juga hadis yang berkaitan dengan pemurahnya Nabi pada bulan Ramadan, khususnya apabila malam itu Nabi bertemu dengan Jibril bertadarus Al-Quran. Kana ajwadan nas, Nabi pemurah dan menjadi lebih pemurah apabila malam itu Nabi bertemu Jibril, dan pemurahnya Nabi SAW lebih laju daripada ar-rih al-mursalah, daripada angin yang bertiup. Angin bertiup ni kiasan. Apa maksudnya? Angin kalau bertiup, dia tak kisah, dia tak tengok siapa yang akan dapat angin itu. Ada manusia, ada orang, pokok-pokok. Begitu juga tak kisah lelaki ke perempuan ke. Itulah gambaran sedekah Nabi SAW. Jumpa saja orang akan sedekahkan hartanya oleh Nabi SAW. Al-Quran tuan-tuan sekalian adalah satu, kita kata sekarang ini, mukjizat Nabi SAW yang kekal sehingga hari akhirat. Bulan Ramadan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masa yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Al-Quran diturunkan pada waktu itu, iaitu bulan Ramadan. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 185 daripada suratul Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Tidak ada bulan tuan-tuan sekalian yang disebut secara jelas nama bulan di dalam Al-Quran sebagaimana disebut bulan Ramadan di dalam ayat ini. Bulan Rejab tidak ada dalam Quran, bulan Muharram tidak disebut, bulan Zulhijjah tidak disebut, dan bulan-bulan yang lain. Januari, Februari lagilah jauh, memang tak disebut langsung. Tetapi Ramadan disebut dalam Al-Quran. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Tafsir Al-Kabir,
Juga nama lain bagi tafsir ini adalah Mafatih Al-Ghaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal pada 606 Hijrah, menyebut tentang ayat 185 surah Al-Baqarah ini, bulan Ramadan telah menjadi mulia kerana Al-Quran. Maknanya Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan Ramadan itu telah menjadi mulia kerana diturunkan Al-Quran. Maknanya yang mulianya Quran. Tapi oleh kerana Ramadan dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai masa yang diturunkan Al-Quran, maka Ramadan pun dapat kemuliaan itu. Kalau kita boleh refleksi diri kita, tuan-tuan sekalian, kalau Ramadan yang begitu boleh dapat kemuliaan, kenapa tidak kita manusia? Syaratnya satu saja, bersama dengan Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran, tadabbur, baca tafsir. Jangan sampai kita berlalu beberapa hari tanpa membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, perbanyakkan bacaan Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam tulisan yang banyak sezaman dengan beliau, para ulama menyatakan bahawa banyaknya membaca Al-Quran, khatam, baca khatam, bulan Ramadan saja khatam 60 kali. Walaupun kita rasa macam tak logik lah bagi kita. Kita ni memang tak logik, manjang pun maksudnya. Orang buat baik tak logik, sebab kita banding dengan diri kita. Itu yang jadi tak logiknya tu. Imam Syafi'i logik tu maksudnya. Kita jumpa arwah mak bapak kita dahulu, dan juga orang-orang soleh yang sezaman dengan arwah mak bapak kita. Rasanya kita jumpa mereka baca Quran juga banyak. Satu waktu solat mereka akan disiplinkan diri 1 jam sebelum akan baca, 1 juzuk sebelum subuh, 1 juzuk lepas subuh, 1 juzuk sebelum zuhur, 1 juzuk selepas zuhur. 5 waktu solat 10 juzuk. Esok hari kedua 10 juzuk lagi, dah 20. Hari ketiga 10 juzuk lagi, khatam, tuan-tuan sekalian. Maknanya setiap 3 hari khatam. Kalau setiap 3 hari khatam, 30 hari akan dapat apa kali? 3 kali 10, 30. 30 ke 10? 10. Banyaklah tu. Kalau sekiranya dapat buat begitu, logik. Sebab 1 juzuk, kalaulah bacaan kita tidak terlalu laju, setengah jam dapat sebenarnya, kalau tak banyak salah. Setengah jam boleh dapat. Kawan-kawan kita yang hafiz Al-Quran, dia ulang tu 20 minit, 15 hingga 20 bacaan laju. Dan diorang ni tajwid jaga. Kita kalau laju habis tajwid, tuan-tuan sekalian, baca pelan sikit tak apa, tapi kita disiplin. Boleh baca FB banyak-banyak, okey je. Kalau FB ada juzuk, 5 juzuk dah sekali kita baca, tuan-tuan sekalian. WhatsApp, berapa banyak grup kita ada dalam tu. Kalau satu grup 1 juzuk, khatam kita, tuan-tuan sekalian. Kenapa tidak dialihkan kepada membaca Al-Quran untuk bulan Ramadan ini? Tinggalkan sekejap handphone kita, gadget kita. Sebab kalau kita tak jawab pun orang tak marah pun. Tak kena compound pun 10,000, tak kena. 1,000 pun tak kena kalau tak jawab. Paling kuat dia marah, dia tanya kau ke mana tadi? Jawablah, baca Quran. Orang tak marah pun. Tapi kita punya beria sebelum tidur tengok, tak boleh tidur tengok lagi, sambil pegang handphone, tuan-tuan sekalian, tertidur. Alhamdulillah dapat tidur, handphone pula jatuh kat muka, terjaga balik, tengok balik. Kenapa sibuknya kita dengan perkara itu? Agaknya dulu kita baca catatan para ulama, asyiknya orang-orang alim dan orang soleh membaca Al-Quran sehingga lupa perkara-perkara yang lain. Susah benar nak digambarkan. Sehinggalah tahun 2021 kita tengok orang asyik tengok handphone, WhatsApp dan FB, baru kita faham bagaimana asyiknya orang-orang soleh membaca Al-Quran. 1 huruf dibalas dengan 10 kali ganda. Bahkan tuan-tuan sekalian, itu kalau dalam bulan biasa, bulan Ramadan, amalan manusia digandakan lebih daripada yang biasa, termasuk puasa itu sendiri. Maka apa kata kita disiplinkan dan khususkan sedikit masa
yang berbaki daripada usia kita ini, tak tahu kita akan meninggal bila, tetapi ia pasti berlaku. Kawan-kawan dalam grup WhatsApp kita ramai yang dah meninggal, yang dalam FB pun ramai juga dah meninggal. Akan datang kita pula yang akan meninggal, tak tahu bila. Maka rugilah kalau kita tidak ambil peluang sekarang untuk menjadikan hidup kita ini penuh dengan ibadah. Yang kedua, berkaitan dengan bersedekah, termasuk memberi makan kepada orang berbuka puasa. Di dalam Sunan Tirmizi, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaim duna an yanqusa min ajri shaimi syai'a." Siapa yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa ketika berbuka, baginya pahala orang itu tanpa dikurangi walau sedikit pun pahala orang itu. Jadi maknanya, orang yang berpuasa, kalau dia bagi makan kepada orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, pahala orang itu akan diberikan sepenuhnya kepada kita. Pada masa yang sama, pahala orang itu kekal penuh pada dia. Itu kelebihan bulan Ramadan, tidak ada pada bulan lain. Dulu kita boleh taja makanan ketika berbuka puasa di masjid dan surau. Tahun lepas tak dapat buat. Tahun ni SOP ketat. Mungkin masjid dan surau tidak banyak yang buat, tapi kalau ada yang buat, alhamdulillah, peluang untuk kita taja. Sekali taja dibuka lot untuk 200 orang. Maknanya Masya Allah. Untuk fadilat ini syaratnya satu saja, kena ada kekuatan kewangan. Itu saja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Doa pun tak apalah orang-orang itu. Bahkan tidak semestinya makanan yang berat. Boleh saja kita beri makan tamar kepada mereka ataupun seumpamanya. Apapun, bagi saya ini adalah berita gembira khususnya bagi kaum ibu, kakak-kakak dan juga kaum wanita, kerana ada waktunya uzur, tidak boleh berpuasa. Maka inilah gantinya Allah sediakan kepada kita, tak puasa tapi dapat pahala orang berpuasa. Maka carilah orang-orang yang kita rasa pahalanya banyak. Agaknya Datuk Mufti dah yang paling banyak, tuan-tuan sekalian, sebab ngajinya banyak. Okey, timbalan belum tentu lagi. Jadi sebenarnya siapa saja, kalau orang soleh lagi baiklah, sebab amalannya banyak kan. Jadi pahala puasanya kita dapat. Tapi ini bukan shortcut. Oh, nanti kalau aku tak puasa, tak apalah, berdosa, tapi aku belanja Datuk Mufti makan, tak jadi. Itu bukan ganti, dia mestilah memang kita berpuasa pada masa yang sama. Kalau kita tak berpuasa kerana uzur, tidak mengapa. Tapi sengaja tak puasa dengan alasan dapat pahala orang berpuasa, ini tidak bertepatan. Seterusnya, yang ketiga, berkaitan dengan amalan sunat dan juga adab-adabnya, adalah menghidupkan malam dengan amalan-amalan seumpama qiyam, solat, berdoa, membaca Al-Quran, khususnya pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bukan sahaja untuk kita, tetapi kita mengejutkan ahli keluarga kita sekali, kerana ia dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis, pada sahabat menyebut, idza dakhala al-'ashr, anna Nabi SAW idza dakhala al-'ashra, adalah Nabi SAW apabila masuk 10 di situ 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, ahyal laila wa ayqadha ahlah wa shaddal mi'zar. Nabi menghidupkan malam-malamnya, Nabi kejutkan ahli keluarganya, dan Nabi ikat kuat kainnya. Maksudnya adalah tidak menggauli isteri pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jadi ambil peluang 10 malam yang terakhir, kerana fadilatnya cukup
besar. Ada satu malam daripada 10 malam yang terakhir itu yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah Lailatul Qadr. Dalam hadis Nabi kata, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Intai, kejar, rebut, terjemahkan semua macam tu, tak apa tuan-tuan sekalian. Taharraw maknanya sanggup untuk tidak tidur, sengkang mata. Semata-mata apa? Semata-mata kita nak dapat fadilat itu. Bila Nabi kata? Pada malam yang ganjil, fil witri, pada malam yang ganjil daripada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maknanya dalam setahun, kalau disebut satu malam, maknanya itu dia punya kebarangkalian kan masih terlalu susah kita nak secara rawat kan. Tetapi telah diberitahu bahawa ia pada bulan Ramadan. 30 malam bulan Ramadan itu pun macam masih susah. Sekarang ini Nabi kata ada pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir pun masih banyak, 10 malam. Sekarang dipendekkan lagi shortlistnya menjadi 5 malam sahaja untuk kita fokus, iaitulah pada malam-malam ganjil. Adakah kita terlalu lemah untuk mendapatkannya selepas disaring, ada filter tu, bulan Ramadan, oh bukan bulan Ramadan semuanya, 10 malam yang terakhir bukan semuanya, 5 malam saja kerana malam ganjil. Maka wallahu alam, ada orang kata tak apa, awal-awal ni kita okey, tak ada berebut sangat, nanti malam-malam terakhir kita fokus. Kalaulah malam-malam awal pun tak fokus, rasa-rasanya malam akhir pun tak fokus jugalah nampaknya. Apa kata kita maknanya sentiasa memastikan diri kita ada waktu yang kita peruntukkan untuk qiyam dan berdoa. Yang anehnya bagi orang lelaki macam saya ini, yang siapkan makanan, yang siapkan masakan, isteri. Yang kejutkan anak, isteri. Yang kejutkan bapa kepada anak tersebut juga isteri. Tapi yang sempat qiyamul lail, isteri juga. Tu hebatnya seorang perempuan dan isteri. Bagi saya, kalau dah dikejutkan tu terus bangun, sementara siap, maka buatlah solat sunat 2 rakaat, kemudian berdoa. Ini kalau tanpa putus, tanpa miss, kita lakukan setiap malam, termasuk malam-malam terakhir Ramadan, termasuk juga 5 malam yang ganjil itu, pasti dia akan dapat fadilat Lailatul Qadar, sama ada dia perasan, tahu ataupun tidak. Ini disepakati oleh para ulama. Kerana malam Al-Qadar itu pasti berlaku. Adapun petunjuk yang disebut dalam beberapa riwayat, tanda-tanda Lailatul Qadar itu semua ceritanya adalah selepas berlaku Lailatul Qadar. Esoknya kita kalau dapat tanda sebelum, seronok. Sekarang ni tanda selepas. Akhirnya kita kata apa? Allah, terlepas lagi 50 tahun terlepas, 30 tahun dah terlepas. Maknanya memang 30 tahun tak bersungguh lah. Mustahil kalau tiap-tiap malam dia boleh pastikan ada sedikit masa, tak banyak pun, mungkin 10 minit, mungkin 15 minit, istighfar, solat 2 rakaat, berdoa, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. InsyaAllah dia akan dapat fadilat Lailatul Qadar itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu juga solat tarawih. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, hidupkan pada malam daripada malam bulan Ramadan, termasuk fadilat dalam hadis Sunan Tirmizi ketika meriwayatkan hadis bagaimana Nabi solat tarawih pada satu malam, kemudian malam yang seterusnya selang satu malam, malam yang seterusnya dalam 3 ataupun 4 malam. Kemudian dimasukkan riwayat dan cerita Nabi SAW berkata, dan siapa yang solat man qama ma'al imami, siapa yang mendirikan malam, kalau kita nak sebut itu tarawih, tarawih lah bersama dengan imam, kerana tarawih disyariatkan berjemaah.
Maka ini bukan qiyamul lail biasa yang sendiri-sendiri. Ini adalah solat tarawih. Mazhab Syafi'i kata solat sunat tarawih disyariatkan secara berjamaah. Namun kalau sekiranya nak buat sorang-sorang, hukumnya sah, tak ada masalah. Adapun pelaksanaannya adalah setiap 2 rakaat 1 salam. Tidak boleh dilakukan 4 rakaat 1 salam, hukumnya tidak sah. Kalau dia buat 4, kalau dia buat 20 terus 1 salam, lagi tak sah. Kalau 4 pun tidak sah. Jadi kena buat 2 salam, 2 lagi salam. Berbeza dengan solat sunat witir. Solat sunat witir boleh terus 3 rakaat ataupun 5 rakaat. Cuma kalau kita buat 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, kemudian takbiratul ihram, 1 lagi rakaat, kemudian salam, ini lebih afdal daripada straight 3 rakaat 1 salam. Kerana apa? Kerana kaedah, untuk senang kita ingat, kaedah ada menyebut, Imam As-Suyuti di dalam Al-Ashbah wan Nadhair, mazhab Syafi'i, meninggal pada tahun 911 Hijrah. Dia kata apa? Ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Apa-apa yang lebih banyak perbuatannya, maka lebih banyak fadilatnya. Kalau witir 3 rakaat, 1 salam saja, takbiratul ihramnya 1, berbanding dengan witir 3 rakaat 2 salam, maka takbiratul ihramnya 2, kan? Iftitahnya 2, salamnya lebih banyak daripada yang 1 salam. Maka dibuat secara pisah, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, lebih afdal daripada terus 1 salam. Cuma niatnya macam mana? Witir itu adalah ganjil. Witir adalah ganjil. Kalau kita solat 2 rakaat yang pertama, lafaznya usolli sunnatal witri rakaataini, ini bercanggah dengan bahasa. Saja aku sembahyang ganjil 2 rakaat, pelik bunyinya tu. Yang tak pelik kita sebab tak faham, main niat aja. Macam mana saja aku sembahyang witir, maksudnya ganjil 2 rakaat. 2 rakaat bukan ganjil, 2 rakaat genap syafa'. Saya cuba teliti apa yang dibahaskan oleh para ulama di dalam Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi, meninggal pada 676 Hijrah. Dia datangkan pelbagai cadangan, tetapi dia cenderung, Imam Nawawi kata, yang tepatnya adalah yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh jadi nak buat sampai 11. Jadi kita buat 2, 2, 2 sampai 5 kali, kemudian last kali 1. Yang 2 pertama semua ni macam mana kita nak sebut? Kita sebut rakaataini minal witri. Saja aku sembahyang 2 rakaat daripada witir, bukan witir. Usolli sunnata rakaataini minal witri lillahi ta'ala. Yang last, yang 1 nanti tu barulah usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Barulah tepat pada sudut mana terminologinya. Sebab yang 1 rakaat itu saja aku sembahyang witir 1 rakaat, betul lah, memang dia ganjil. Itu perbahasan para ulama berkaitan dengan penggunaan perkataan. Kembali kepada hadis Tirmizi tadi, tuan-tuan sekalian. Nabi kata, man qama ma'al imami hatta yansarifa kana lahu qiyamu lailatin. Ada fadilat. Siapa yang solat sunat tarawih bersama dengan imam sehinggalah imam beredar, maknanya dia tak balik awal lah. Bukan 8 rakaat balik, bukan 2 rakaat balik. Tapi kalau imam buat 8, okeylah, dapatlah. Tapi kena tunggulah witir juga, sebab imam akan buat witir sehingga imam itu beredar. Hatta yang sorifa, fadilatnya apa? Baginya akan dicatatkan pahala qiyam malam tersebut sepanjang malam. Maknanya taklah susah sangat nak dapat pahala qiyam mulai sepanjang malam. Cuma tunggu sekejap tu je, tunggu. Tapi kita ni sibuk nampaknya. Hari pertama sibuk, hari kedua sibuk, hari ketiga sibuk. Kira tak pernah tak sibuk lah sampai mati.
Cuba peruntukkan masa sedikit, bukan lama sangat pun, beza setengah jam je. Yang balik awal tu, silap dia masih jam lagi kat tengah jalan, yang 20 balik awal lagi daripada dia, tuan-tuan sekalian. Silap-silap setengah jam je bezanya, tapi fadilatnya dapat qiyam satu malam. Ini dalam hadis Tirmizi, tuan-tuan sekalian. Ramai yang tak perasan perkara ini, tetapi saya ajukan supaya kita dapat mengejar betul segala fadilat yang disediakan. Sebab hadis ini kalau nak kata pada malam bukan Ramadan, tak ada orang qiyam bersama dengan imam. Sebab lain daripada bulan Ramadan, kita qiyamul lail tidak disyariatkan berjemaah. Tapi kalau nak buat, tidak salah, kerana banyak kali sahabat Nabi menjadi makmum qiyamul lail bersama dengan Nabi. Cuma yang disyariatkan berjemaah, nampaknya hadis ini kita fahami adalah solat sunat tarawih. Wallahu a'lam. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, terus istiqamah, dan semakin, kalau berlari itu semakin pecut lah nampaknya. Malam ni dah malam 14, 15 dah separuh, malam 16 kita dah baca pula doa kunut ketika witir. Jadi maknanya Masya Allah, masa berlalu begitu cepat dan pantas, tetapi peluang tetap sama diberikan kepada semua orang. Yang ambil, yang tidak ambil akan berlalu begitu. Tapi kita berdoa agar kita digolongkan dalam kalangan mereka yang tidak melepaskan segala peluang, fadilat dan kelebihan pada bulan Ramadan, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu apa yang boleh diperkatakan. Saya buka sedikit kalau sekiranya ada pertanyaan ataupun seumpamanya. Kalau mampu jawab, saya jawablah. Kalau tak mampu, wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan, lagi afdal. Terima kasih pada semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.